Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena istiadat perkahwinan diraja bagi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan. Pengiran-pengiran dan orang-orang yang dikurniakan gelaran mengibarkan bendera masing-masing manakala orang ramai mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Pengibaran bendera bermula apabila gendang jaga-jaga dibuka pada hari Isnin 16 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 9 hari bulan Januari 2023 sehingga gendang jaga-jaga ditutup pada hari Selasa 24 hari bulan Jamadil Akhir 1444 bersamaan 17 hari bulan Januari 2023. 18 orang pegawai polis telah dinaikkan pangkat yang berkuat kuasa pada 4 Januari 2023. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong. Kenaikan pangkat tersebut adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Indeks nilai unit ekspor terus meningkat pada suku ketiga 2022 didorong oleh harga barangan yang meningkat di pasaran dunia. Terma perdagangan bagi negara telah mencatatkan peningkatan sebanyak 29.2% pada suku ketiga 2022 berbanding pada suku ketiga 2021, terutamanya didorong oleh pertumbuhan indeks bahan kimia, makanan dan minuman. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 32.2% yang disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor, terutamanya disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan api galian, makanan dan minuman. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah di antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor. Indeks volume ekspor pula mencatatkan penurunan sebanyak 25.9% yang disumbangkan oleh penurunan indeks volume ekspor bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan kimia dan pelbagai barang keluaran kilang. Jumlah nilai import pula meningkat sebanyak 23.3% yang didorong oleh kenaikan indeks nilai unit import dan indeks volume import. Peningkatan indeks nilai unit import ini adalah terutamanya disumbangkan oleh indeks bahan api galian, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan barang keluaran kilang. Manakala kenaikan indeks volume import adalah disumbangkan oleh peningkatan indeks volume import makanan, bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan dan barang keluaran kilang. Indeks perdagangan barangan antarabangsa menunjukkan tren nilai unit dan kuantiti komoditi import dan ekspor di negara Brunei Darussalam dalam tempoh tertentu. Laporan penuh indeks perdagangan barangan antarabangsa bagi suku tahun ketiga 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.pn. Sebagai memberikan penghargaan dan mengenang jasa kepada mantan penghulu dan ketua kampung, malam tadi pemangku penghulu dan ketua-ketua kampung Mukim Kota Batu mengadakan majlis doa selamat sempena persaraan penghulu dan ketua kampung Mukim berkenaan. Majlis diadakan di sebuah restoran di Kulab. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Dengan adanya majlis seumpamanya dapat mengukuhkan ikatan silaturahim dalam kalangan penghulu dan ketua-ketua kampung yang baharu dengan memberikan buah fikiran dan tenaga agar dapat digunapakai dalam menangani sesuatu permasalahan dihadapi. Kedua mantan penghulu dan ketua kampung menunggul yang telah pun berkhidmat lebih.
Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam CWBD menghoskan Konfederasi Pertubuhan Wanita ASEAN ACWO ke-20, Mesyuarat Agung Dwi Tahunan dan Mesyuarat Majlis Konfederasi. Mesyuarat diadakan kemarin di salah sebuah hotel di Bribi. ACWO ialah rangka kerja institusi yang diwujudkan untuk menghimpunkan pertubuhan sukarela wanita di rantau ASEAN untuk bekerja dalam usaha bersepadu ke arah integrasi penuh wanita dalam pembangunan. Hadir Datin Hajah Siti Hajar binti Pehen Orang Kaya Sri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof yang dipertua CWBD yang juga Presiden ACWO ke-20. Lebih 30 delegasi ASEAN menyertai mesyuarat termasuk secara dalam talian. Pada sebelah petang diadakan majlis penyerahan jawatan Presiden ACWO kepada Dr. Cecilia Dai, Presiden Majlis Kebangsaan Wanita Filipina sebagai Presiden ACWO ke-21. Juga hadir Dayang Haja Noor Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Keamanan dan kesejahteraan adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang amat berharga. Ini kerana dengan keamanan dan kesejahteraan, agama dapat dipelihara, kemajuan dapat dijana dan keselamatan dapat dirasa. Justru itu, rukun keamanan mustahak dipelihara dan diamalkan, iaitu dengan memegang kuat ajaran agama Islam, mematuhi undang-undang negara serta hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin bertajuk mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat kesejahteraan. Bagi membentras dan mencegah dari berlakunya jenayah di negara ini, antara agensi keselamatan kerajaan yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan itu ialah pasukan polis Diraja Brunei. Sebagaimana yang kita maklum bahawa pada 1 Januari yang lalu, genaplah 102 tahun usia pasukan polis Diraja Brunei, di mana cabaran persekitaran kemodanan telah menuntut pasukan ini merangka proses perancangan yang kolektif dalam usaha menilai pelbagai alternatif melalui penggubalan strategi yang terbaik untuk membantu merealisasikan wawasan negara tahun 2035. Pasukan polis Diraja Brunei sememangnya mengamalkan sikap terbuka dan menghargai sebarang maklum balas dari orang awam dalam sama-sama memerangi dan membentras jenayah dari berlaku. Oleh yang demikian, kita selaku rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama berganding bahu dan membantu pihak polis dalam membentras jenayah, iaitu dengan memberi maklumat kepada pihak polis mengenai kegiatan jenayah demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara kita yang tercinta ini. Kewujudan platform media sosial dapat memberi manfaat kepada masyarakat dengan mengongsikan maklumat yang positif dan membawa ke arah kebaikan. Tetapi sejauh manakah penggunaan media sosial digunakan dengan sebaiknya? Ikuti laporannya bersama Nadira Haji Umar. Use Instagram and TikTok. Sebagai alat komunikasi, media sosial berperanan penting dalam masyarakat dan ia menjadi alat yang berharga untuk menghubungkan orang ramai, berkongsi maklumat dan mewujudkan kandungan dengan cepat dan kreatif. Namun, pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaannya masih kurang di kalangan masyarakat. Oleh itu, kesedaran orang ramai dalam penggunaan media sosial secara berhemah dan bertanggungjawab perlu dipertingkatkan di samping sentiasa berwaspada dalam menyebarkan maklumat yang belum sahih. Kalau orang ramai ada menerima berita palsu di telefon diorang ke atau di arah email, jadi pertama sekali adalah orang ramai patut verify dulu berita tersebut. Jadi jangan terus percaya.
Yang kedua, kalau kena forward gambar ataupun video, kami mesti review lagi sekali gambar itu. Mana tahu gambar lama kena forward lagi sekali. Sebenarnya bukan gambar, anda kena mengenal dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, kalau boleh jangan di forward message itu. Kalau kami belum pasti berita tu, jangan di forward, dan kalau boleh kami delete terus. Media sosial juga boleh menjana sumber pendapatan bagi sesetengah warganet, jaringan aplikasi yang sangat luas dan berupaya dicapai oleh sesiapa sahaja. Daripada ia membuang masa yang fake-fake atau baik pula yang memviralkan makanan orang, jualan orang. Macam kadang-kadang kan ia cepat viralkan barang ni di Facebook. Aku beli ni, barang ni nyaman. How I interact with people is for Instagram lah. So from there, if not from a video, from a caption ataupun from a gambar, people get the idea of like macam, oh, this person is doing this person jual makan, or like this person is promoting something. Sekarang oleh kerana era digital yang baru ini, akses internet yang meluas memainkan peranan yang lebih luas lagi. Akses pengguna ataupun orang ramai memang cepat. Jadi kami juga menggunakan platform-platform ini. WhatsApp itu bagi saya gunakanlah dengan sebaik mungkin dan pastikan maklumat yang diterima adalah sahih dan benar. Bagi pendapat saya, spreading the fake news is something yang perlu diberhentikan kerana ia memberi impak yang sangat besar terhadap our community. Perlu diingat, terdapat undang-undang di negara ini yang boleh dikenakan ke atas individu yang menyalahgunakan media sosial. Kelakuan di internet merupakan cerminan kepada diri Auda dan boleh menjejaskan prospek masa depan Auda. Nadira Haji Umar untuk Berita RTV. Ke arah memastikan bakal graduan Universiti Brunei Darussalam UBD tidak hanya pandai membaca Al-Quran, malah menghayati isi Al-Quran atau menjadi graduan yang celik Al-Quran, UBD memperkenalkan program Quranic Journey bagi para pelajarnya yang beragama Islam. Usaha ini adalah selaras dengan matlamat UBD iaitu ke arah kesempurnaan insan. Dalam temu bual bersama RTB dan Siti Nur Ainul Fatni binti Pengiran Haji Tajuddin, Pegawai Agama UBD selaku penyelaras program berkenaan menjelaskan program ini merupakan kesinambungan daripada program bimbingan khatam Al-Quran sempena Convocation UBD. Program bimbingan khatam Al-Quran itu kira kami upgrade lagi dan kami bagi nama program Quranic Journey yang mana di dalamnya mempunyai 4 komponen utama dalam program Quranic Journey ini. Satu ialah yang utama sesi talaki Al-Quran bagi pelajar UBD dan 2 bacaan Yasin setiap hari Jumaat dan yang ketiga ialah sesi tadabbur Al-Quran yakni penghayatan Al-Quran dan yang keempat ialah program recruiting pembimbing di kalangan pelajar UBD. Bermula kemarin, para pelajar akan mengikuti pembelajaran Al-Quran, bacaan Yasin dan kuliah di Masjid UBD pada setiap hari Jumaat. Seramai 56 pelajar baharu menyertai sesi talaki Al-Quran yang dikendalikan oleh para pembimbing dalam kalangan para pensyarah dan pelajar yang terpilih untuk menjadi pembimbing. Program tersebut diharapkan akan dapat melahirkan generasi Al-Quran yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sepanjang hayat dan mendukung hasrat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Bagi memudahkan pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga membuat persiapan majlis perkahwinan, Simply Sayang Event Management kini mengadakan Pesta Perkahwinan Simply Sayang 2023. Pesta diadakan sehingga esok di Dewan Serambi Suluh, Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Disertai oleh 26 pengusaha, pesta seumpamanya memberikan peluang kepada bakal-bakal pengantin untuk memilih khidmat perunding perkahwinan bagi pakej antaranya busana dan aksesori pengantin, hiasan barang hantaran, pelaminan, catering serta khidmat jurugambar dan video. Pesta dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Status harian normal baharu COVID-19, 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 195 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Beralih ke sukan. Saingan separuh akhir pertama AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 bermula petang kemarin. Berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno, Indonesia terikat tanpa jaringan dengan Vietnam. Cantik peluang untuk Indonesia. Pada Rizky Ramadhani. Rizky cantik hantaran yang dibuat oleh Rizky kepada Yaakob Sayuri tadi. Meriahnya. Saingan separuh akhir pertama diteruskan lagi malam ini antara Malaysia dan Thailand. Perlawanan dijadual berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Vietnam mencari ruang bahaya untuk tuan rumah. Umpanan memasuki petak.